Saudara lihat apa berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Taqiyuddin, tiba-tiba membuat pengumuman lagi ni. Dia kata sebahagian besar ahli parlimen adalah warga emas yang dianggap sebagai berisiko tinggi untuk dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kerana itu katanya dia yang bertanggungjawab dalam hak ehwal parlimen, kerana kata dia terdapat 77 orang. Detail ni, 77 ahli parlimen berusia antara 60 hingga 69 tahun. 19 lagi ahli parlimen berusia antara 70 dengan 79 tahun. Siapa 79 tahun ni? 75 tahun dia tahulah, Dr. Mahathir. Yang lain tak ada pun. Terdapat juga sampai 4 ahli parlimen berusia 80 tahun ke atas. Katanya. Jadi tidak termasuk kerusi parlimen Batu Sapi dan Grid yang kini kosong berikutan kematian. Dia kata persoalannya bagaimana dengan apa? Kerana itulah sebabnya dia kata dia tidak dapat untuk Penasihat Agung untuk mengadakan persidangan. Soal kita sekarang ni, kamu sebagai mewakili Jemaah Menteri, Mesyuarat Jemaah Menteri memutuskan Penasihat Agung bahawa persidangan parlimen tak boleh diadakan sehingga 1 Ogos. Berdasarkan kepada 1 Ogos nanti ada kelangkaan COVID. Kamu ni Tuhan ke? Persoalan kita pada ni Datuk Seri Taqiyuddin ni, dia Tuhan ke? Dia ke yang membuat mencipta penyakit ni? Apakah penyakit COVID-19 ni remote control? Bolehkah dia mengesahkan bahawa menjelang 1 Ogos nanti COVID dah tak ada? Bolehkah dia mengesahkan 1 Ogos nanti COVID tu lebih lega daripada keadaan sekarang? Jangan main cakap saja, jangan sembang kari. Rakyat bukan bodoh. Rakyat jangan diperbodohkan rakyat dengan alasan kamu yang sebegitu. Jadi tunggu sampai 1 Ogos. Apakah kerana kerajaan yang ada sekarang ini ada berusaha untuk membeli lagi ahli parlimen untuk memperkukuhkan kedudukan Perdana Menteri yang bakal menghadapi usul undi tak percaya di kalangan ahli-ahli parlimen? Apakah kamu merasa takut bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini akan runtuh bila berlakunya persidangan parlimen? Ni, bagi saya persoalannya, bagaimana dengan program boleh buka? Sekolah boleh buka? Cikgu-cikgu tak ada ke yang umur 50-60 tahun? Bagaimana dengan pusat-pusat ini yang boleh belah boleh buka? Restoran boleh buka? Jadi, bagilah alasan yang baik. Awak tu menteri. Jangan bagi alasan daripada menteri yang bakal. Bagi saya, kalau berjaminan 1 Ogos nanti bahawa COVID tu, ni apa benda ni? Seorang menteri boleh bercakap begitu. Rakyat Malaysia ni 32 juta ni bukan semuanya tak boleh berfikir hari ini segala-galanya di hujung jari. Kononnya kamu ada sangat dia ni vaksin lah, itulah, inilah, PKP. Sekarang hari ini 5 hari bulan nanti PKP dah PKPB. Boleh? Kenapa tak boleh? Menteri-menteri ada kelebihan. Ada menteri boleh pergi keluar negara lagi. So jadi janganlah kamu mempermainkan. Yang masalah bagi saya, apabila dia buat kenyataan begitu, dia menangguhkan persidangan parlimen lagi untuk beralasan kerana kabinet tidak akan menasihatkan Duli Yang Maula Tuan Agong. Artinya kamu sudah menderhaka. Saya minta warga cinta damai yang berada dalam net saya ini boleh buat laporan polis bahawa mereka sudah menghina Duli Yang Maula Tuan Agong. Agong berlapang dada, Agong kata boleh. Dalam darurat ini boleh adakan persidangan parlimen. Tiba-tiba kamu nak menyanggah. Kamu baru tak boleh. Jadi sebab itu banyak pihak merasakan kenyataan Menteri di Jabatan Menteri Taqiyuddin ini berhubung persidangan parlimen, ia katanya akan diadakan sehingga 1 Ogos. Jadi untuk sehingga sebelum 1 Ogos ini tak boleh diadakan. Jadi ini boleh disifatkan sebagai menderhaka. Meskipun kabinet telah pun menasihati ke bawah Yang Maha Tuan Agong. Kerana baginda telah bertitah. Titah baginda perlu disantuni. Kamu bukan mengatasi Agong. Ya, ini keadaannya kita semua faham. Kita semua faham bahawa jeda tempoh waktu perintah darurat ni akan berakhir 1 Ogos. Semua orang faham. Satu dunia tahu. Tak payah nak sebutlah. Tapi bila Agong bertitah bahawa sepanjang darurat ini kalau anda nak ada persidangan, boleh. Kabinet boleh menasihati, Perdana Menteri boleh menasihatinya bila nak diadakan sebagainya. Dan sekarang ni kita nak bertanya lah dia, masa kamu nak mengundi bajet dulu, bajet 2020 pada bulan November, waktu itu kita masih lagi COVID.
Masa nak mengundi bajet, tak ada pula nak mengukur umur MP ni, berapa orang masuk Dewan. Tak ada pula lagi masa tu. Nak tangguh banyak-banyak kes, tak ada. Tapi sekarang ni, tak boleh pula. Masa kamu nak minta bajet diluluskan. Kerana ahli parlimen akur. Titah tuanku ahli parlimen semua akur. Aku kata janganlah mengadakan politik sangat. Yang penting pada negara kita, bajet kalau boleh luluskan dan sebagainya. Mereka dengan buah lapang dada meluluskan. Dan mengikut dari segi prosedur ataupun peraturan Dewan, ahli parlimen semua mengundi. Mengundi dengan lapang dada. Tapi kenapa sekarang ini kamu cuba nak menangguhkan lagi? Jadi timbul persoalan, apakah perintah darurat ini yang kamu nasihat kepada Agong ini ada berselindung, ada nawaitu yang lain? Ini keadaannya. Anwar Musa satu hal dengan UMNO. Taqiyuddin kerana jawatan dia sebagai menteri jawatan menteri yang menjaga haiwan parlimen ini, maka dia pula cara dia. Jadi akhirnya rakyat dikelirukan. Rakyat cuma nak tahu kalau kamu ada keabsahan. Bukan rakyat kata mestinya kamu jatuh. Belum ada seorang pun rakyat mengatakan Muhyiddin jatuh. Tak ada. Cuma saya mengatakan berkemungkinan insya-Allah kalau ada persidangan parlimen, bila bawa usul yang tak percaya, besar kemungkinan mengikut daripada perkiraan. Dan sekarang ni kamu dah dapat lagi tambah 2 orang. Dah ada tambahan, okey, kerana daripada ahli UMNO, 2 orang telah mengumumkan tidak menyokong, iaitu Datuk Jazlan dan Datuk Nazir Aziz. Dan hari ini kamu dapat balik sokongan 2 orang lagi. Kononnya daripada parti PKR. Apa kamu takut? Dan kalau mungkin kamu berjaya bawa masuk mungkin 1-2 orang daripada warisan, 1-2 orang lagi daripada PKR lagi, mungkin juga daripada parti PEN, mungkin juga kamu dah dapat mempengaruhi DAP. Ada, kalau kenapa mesti disebut sampai 1 Ogos? Bagaimana kalau kamu dah dapat beli ataupun kamu dapat apa ini mempengaruhi 5-6 orang lagi, maka kamu baru nak adakan persidangan parlimen. Dan rakyat akan melihat. Bukan hanya rakyat, dunia melihat apa sistem pentadbiran negara kita ada sekarang begini. Kenapa kamu lakukan begini? Kenapa sampai hati kamu menghancurkan sistem demokrasi negara ini? Sebab tak kata daripada Datuk Azrina, timbalan speaker, kenapa kamu sanggup menjadikan parlimen itu dikembirikan ataupun dimandulkan? Kenapa begitu? Kita baru berani bertentang, buka parlimen. Tak semestinya kamu kalah, tak semestinya kerajaan kalah, tak semestinya. Mak Fauzi, nothing good about the current government. Itu memang semua jelas. Ini memang jelas. Sebab itu kita ini saudara orang Perak ni kata, Muhyiddin kena gentleman lah, jangan tak gentleman. Bawa sidang Dewan Rakyat, buka Dewan Rakyat. Tuanku nak bertitah. Sebab itu tuanku kata boleh buat, sebab untuk kali ini, persidangan kali ini, tentulah Duli Yang Maha Mulia Agung akan bertitah. Dan kalau kamu boleh mempengaruhi tuanku, mungkin titah tuanku itu, minta supaya ahli parlimen, berlapang dada dan sebagainya. Apa kamu risau sangat? Apakah kamu merasakan bahawa tuanku juga tak menyebelahi kamu? Sebab peraturan dia selalu, biasanya, dia penggal yang kedua ini, tuanku akan bertitah. Membuka perasmian Dewan Rakyat, kemudian Dewan Negara. Nak takut apa benda? Rakyat nak tahu sebab dalam keadaan COVID ini, kerajaan berterusan berbelanja. Rakyat memerlukan dia ditangani masalah rakyat. Bukan semata-mata soal jawatan. Ini bukan soal Perdana Menteri mungkin jatuh. Rakyat nak supaya suara mereka didengar di Dewan Rakyat. Suara rakyatlah kuasa keramat. Agung dah bertitah, boleh diadakan. Santunilah titah agung. Jangan kamu menderhaka. Kalau kamu tak nak buat benda itu, kamu menderhaka. Sebab suara ahli parlimen, mereka mewakili rakyat. Bagi setengah ahli parlimen yang tidak mewakili rakyat itu, mereka memikirkan soal temburuk mereka. Ini dia saudara Dali Samsu. Saya tak mau mengatakan bacol lah, tetapi dalam keadaan begini, kenapa kamu takut? Yang rakyat anda, ahli-ahli parlimen, sebab mereka mengundi
tiap-tiap wakil rakyat dari kawasan mereka untuk menyuarakan suara mereka. Rakyat nak tahu pertama sekali tentang kedudukan Kepulauan Semalam Kerja. Betul. Sekarang ni dah diganti dengan CEO yang baru, tapi belum ada tuntas lagi kenyataannya. Belum ada lagi apakah jawapan 10,000 one off ni boleh dapat ni. Tak ada lagi. Kemudian nak tahu juga tentang kenapa tak boleh diadakan moratorium. Yang ketiga, soal harga barangan di pasaran terus meningkat. Bagaimana perlu dikekang? Wakil-wakil rakyat tentulah akan mempersoalkan kepada menteri. What have you done as a minister, as a prime minister, sebagai menteri kabinet, sebagai perdana menteri? Kamu perlu menangani masalah rakyat ini. Tentulah ahli parlimen. Jadi kamu takut nak berhadapan dengan ahli parlimen yang bakal membawa suara rakyat, yang akan mempersoalkan kenapa negara hari ini dalam keadaan huru-hara. Itu yang rakyat nak, supaya parlimen bersidang. Bukan soal nak buang jawatan saja. Rakyat tak fikir pun siapa nak jadi Perdana Menteri, jadilah. Rakyat don't give a damn. Who want to be the Prime Minister, go ahead. Tak ada masalah pada rakyat. Tapi kehidupan rakyat mesti ditangani. Rakyat jangan dibiarkan lapar. Kamu ada 70 orang menteri timbalan menteri. What have you done? Duit rakyat dihabiskan. Itu pasal parlimen mesti bersidang. Ya, kamu bertolong-tolong, beranjak. Kenapa? Kerana memikirkan bahawa kamu akan hilang kuasa. Jangan itu, bukan itu subjeknya. Saya berkali-kali mengatakan parlimen adalah dewan tertinggi untuk kerajaan buat keputusan. Di situlah setiap permasalahan rakyat ditangani. Di situlah bicara persoalan rakyat disantuni oleh pimpinan negara dan juga ahli parlimen. Bukan hanya sekadar buat live saja. Tidak. Bukan hanya sekadar menulis dalam artikel ataupun rencana-rencana. Tidak. Parlimen itu tempat yang merupakan terungguh untuk dewan yang paling mulia, yang membawa tentang masalah rakyat. Jadi ahli-ahli parlimen akan bercakap. Kamu sebagai menteri kena dengar, kena tahu bahawa apa masalah rakyat. Dari segi masalah harga barangan, kenapa harga minyak boleh meningkat melebihi daripada zaman UMNO Barisan Nasional? Dulu kamu singgul Datuk Seri Najib kerana menyusahkan rakyat dengan minyak naik. Sedangkan waktu itu minyak cuma RM1.96. Hari ini sudah RM2.05. Jadi wakil rakyat akan bertanya. Jangan kamu membeli alasan bahawa Dewan Rakyat ini, Dewan Parlimen akan bersidang sehingga 1 Ogos. Begitu lama lagi rakyat nak tunggu. Sampai bila nak bagi rakyat mati? Sebab rakyat nak tahu ni, apa rancangan kamu nak buat? Apa program kamu untuk menangani masalah benda begini? Jadi, saya melihat apa yang dilakukan oleh pimpinan yang ada sekarang ni, mereka menafikan soal hidup rakyat. Yang dipentingkan bagi mereka adalah jawatan mereka. Anwar Musa takut kerana UMNO akan tarik sokongan. Kalau jatuh kerajaan begini, dia tak jadi menteri. Itu satu bab. Takut dia pula mungkin takut. Sedap jadi menteri selama setahun. Apa yang kamu risau? Kalau kamu merasakan kamu cukup keabsahan, cukup bilangan, sebab dalam game of the numbers, jumlah kalangan ahli parlimen bersama kamu cukup, teruslah. Apa yang kamu takut sangat? Jadi ini keadaannya. Saudara Abidin kata pisang semuanya PMP itu keadaan. Dan saya melihat ini, bila istana negara menyatakan kalau hendak adakan persidangan parlimen, maka perlu adanya keputusan daripada Jemaah Menteri. Okey. Jadi apa salahnya? Oh, ini tak kena kata ada alasan perundangan dan ada alasan dari segi sains dan data. Sains dan data apa benda lagi? Apa sains dan datanya yang kamu nak gunakan supaya parlimen tak boleh diadakan persidangan? Ada alasan perundangan, ada alasan dia kata sains dan data. Kita boleh tangguhkan dahulu persidangan parlimen. Kamu tunggu sampai bila? Tunggu 1 Ogos. Boleh kamu garanti macam saya kata tadi? Boleh kamu jamin bahawa COVID-19 ini tidak ada lagi menjelang Ogos? Brother, wake up. What type of minister you are? Jadi Pak Penjek kena hantar memorandum dah rakyat. Kalau hidup rakyat dia orang tak santun, dia nak pandang ke soal memorandum rakyat? Sebab itu yang Muhammad Mulya Tengku Razli kata sudah, kita keluarlah. Sebab kerajaan yang ada sekarang ni tak layak untuk disokong. Jadi biarlah UMNO membersihkan diri dia. Siapa saja yang nak berada dalam kerajaan, biarkanlah. Biar.
Tan Sri Anwar Musa nak berada dalam kabinet, carry on. Sebab sedap Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi pembesar. Kan? So, jadi siapa nak ada tu yang tak ada, keluar. Sebab, kata yang Muhammad Teguh Razali, kita santunilah parti kita. Kita buat kerja, kita jumpa akar umbi, kita kumpulkan kekuatan kita untuk menghadapi pilihan raya. Tak kisahlah pilihan raya itu minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, dia dah waktunya lagi 2 tahun. No, kita terus menyantuni ahli-ahli parti kita. Itu kendak yang Muhammad Teguh Razali. Bukan menyantuni kabinet yang ada sekarang. Setakat setahun, 2 tahun, berapa sangatlah kamu boleh kumpul. Tak tahulah, mungkin kalau ada projek-projek lain, saya tak tahu. Pencen je lah yang... Soalnya pencen pun kalau kamu meletak, itu kata kamu meletakkan kepentingan diri kamu. Kita mahu supaya persidangan Dewan Rakyat dilaksanakan. Sebab perjuangan rakyat. Jadi kamu takut berhadapan dengan UMNO. Sebab kata takut dia berdasarkan Seksyen 14/1 Ordinan Kuasa Perlu. Memang dinyatakan dengan jelas bahawa sidang parlimen ditiadakan. Ia sangat jelas. Dalam tempoh darurat, peruntukan berhubung memanggil, prorok, membubarkan dalam perlembagaan ini tidak mempunyai kesan. Apabila perkara ini dilaksanakan, kenyataan dibuat Istana Negara itu adalah menjelaskan perkara ini bahawa tidak ada persidangan parlimen. Kamu menyanggah agung. Namun, mana-mana mesyuarat parlimen, sesi parlimen yang hendak dipanggil, mestilah berikutan keputusan Jemaah Menteri. Agung berhak memanggil. Kamu jangan ingat kamu lebih besar mengatasi Agung. Agung dah kata boleh panggil. Buatlah. Ini kena opini mesti berikutan keputusan Jemaah Menteri. Sekarang ini Jemaah Menteri menasihati Agung bahawa tidak ada sidang parlimen. Itulah keadaan sekarang ini. Wah, garangnya. Jadi, saya tengok keadaan begini. Saya melihat, astagfirullahalazim. Rupanya, barulah kita tahu, Malaysia ni rupanya ada Maharaja baru, Komang. Mungkin kita ni ada Maharaja baru. Kita jangan lupa, saudara, dalam sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan negara kita ni. Titah yang Tuan Agong tidak boleh diderhakai. Dan sekarang ni kita nak bertanya, siapa paling berkuasa? Siapa paling berkuasa dalam negara kita hari ni? Jadi persoalan sekarang ni, apakah mereka-mereka yang menjadi menteri sekarang ni dah lupa tentang sumpah jawatan? Waktu berangkat ke jawatan, setia pada Agung, menjunjung perlembagaan. Sumpah jawatan itu mereka harus mempertahankan dan menjunjung perlembagaan, setia pada Agung. Dan ini mereka ingkar. Kerana itu, warga cinta damai dalam keadaan begini, saya rasa perlulah buat lapor polis lah. Dan tindakan mereka seolah mempersendakan arahan Agung. Ini keadaannya. Kita tak kisahlah apa pun yang kita tuntut sekarang ni. Soal keabsahan, soal nombor 2. Kita mahu, Agung dah kata boleh sidang parlimen, jalankan sidang parlimen supaya masalah rakyat, keperitan hidup rakyat dapat ditangani, dapat disantuni. Kita mahu supaya kerajaan mendengar. Parlimen adalah tempat terbaik yang akan mendengar oleh kerajaan untuk mendengar suara rakyat, kehidupan rakyat. Kita tak mahu adanya Maharaja Taqiyuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok. Selamat malam.